Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada ilahi dengan izinnya dapat lagi kita bersua kembali di dalam forum ilmiah ini. Tetapi kali ini berlainan sikit, kita menggunakan platform online sahaja kerana atas faktor PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan. Okey, tapi forum kita pada hari ini akan diteruskan juga bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam pendidikan dalam masa ini. Sebelum itu, saya mengalurkan kehadiran tuan-puan pada majlis forum kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu semasa yang berfokuskan kepada cabaran serta cadangan yang akan diberikan untuk melaksanakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK semasa berlakunya era pandemik virus COVID-19. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. Tajuk hari ini banyak manfaat. Mari bincangkan baik buruknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel yang mungkin jarang-jarang sekali kita temui di sesi forum kita kali ini. Selamat panel pertama kita. Assalamualaikum, nama saya Nurul Amisha Afiqah binti Zaini dan saya merupakan pengarah bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Ahli panel kedua kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syaratul Balkis binti Jihadi sebagai pengusaha Tadika Si Bijaksana. Ahli ketiga. Assalamualaikum dan hai, saya Cikgu Turaya binti Hashim dari Tadika Sri Mawar. Dan yang terakhir, ahli panel keempat kita. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Alia binti Zakaria. Saya merupakan panel yang keempat. Berperanan sebagai seorang ibu yang bekerja dan mempunyai anak 6 tahun. Saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, negara kita kini dilanda dengan pandemik COVID-19. Oleh itu, ia menyebabkan pelbagai sektor di negara kita terjejas dengan teruk. Antara sektor yang paling terjejas adalah semestinya sektor pendidikan. Hal ini kerana berlakunya arahan penutupan semua sesi persekolahan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel pertama kita, iaitu Puan Nuri. Okey, soalannya, apakah sebenarnya KSPK ini dan apakah kepentingannya KSPK ini untuk diaplikasikan di peringkat sekolah? Okey, terima kasih kepada moderator saudari Nadira di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Okey, balik kepada soalan tadi. Jadi pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia pendidikan sebab pengalaman prasekolah dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan dapat membekalkan murid dengan kemahiran keyakinan diri, sikap yang positif untuk pembelajaran yang seterusnya. Okey, jadi dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK adalah wadah utama yang menjadi panduan guru dalam dukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan prasekolah bertaraf dunia untuk generasi masa kini dan juga generasi di masa akan datang. KSPK ini digubah berdasarkan prinsip amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak-kanak. Kandungan KSPK ini berasaskan 6 tunjang, iaitu tunjang komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal,
dan estetika, sains dan teknologi dan juga keterampilan diri. Jadi antara perkara yang diberi penekanan dalam penggubalan KSPK ialah kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT, yang dinyatakan secara eksplisit dalam penulisan standard pembelajaran itu sendiri. Jadi guru perlu menterjemah standard pembelajaran dalam PDP di bilik darjah dengan penekanan kepada KEBAT. Okey, seterusnya perincian dalam dokumen ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksanakan PDP secara berkesan. Jadi aktiviti yang dirancang perlu memberi pengalaman yang menyuburkan dan menyeronokkan, melibatkan murid secara aktif serta selamat. Jadi guru digalak menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun, mengolah dan mempelbagaikan aktiviti berpandukan standard pembelajaran mengikut kesesuaian murid. Jadi diharapkan guru akan menghayati dan melaksanakan kehendak-kehendak sebagaimana yang terkandung dalam kurikulum ni agar maklumat dan objektif yang telah ditetapkan akan tercapai. Okey, jadi fokus penggunaan KSPK ni ialah untuk melahirkan murid yang mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yakin. Di samping itu, kurikulum ini menghasratkan murid yang mampu menghadapi cabaran, menyelesaikan masalah, berkeinginan untuk belajar dan bersedia untuk pembelajaran seterusnya. Terima kasih panel pertama kita. Pendefinisiannya sangat padat dan jelas. Okey, hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan KSPK sangat penting untuk kita aplikasikan di peringkat sekolah. Okey, persoalan saya kepada Puan Balkis, adakah tadika Puan mengaplikasikan KSPK ini dan apakah cabaran yang dihadapi semasa pandemik COVID-19 ini? Terima kasih kepada Puan Moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik semula pada soalan tadi, antara cabaran yang dihadapi oleh pihak kami adalah semestinya dari segi penyediaan bahan-bahan bantu mengajar yang telah dibeli dan dipersiapkan oleh kanak-kanak ini. Kami sering mengaplikasikan pendekatan seperti bertema dan bermain. Jadi, pihak tadika telah menyediakan bahan tetapi kanak-kanak tidak dapat hadir ke tadika. Bahkan, bukan itu sahaja, sekiranya kanak-kanak hadir ke sekolah, semua aktiviti secara berkumpulan perlu dihadkan bagi mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dari situ, terdapat banyak kekangan yang dihadapi oleh pihak tadika sendiri. Lagi pula, saya mempunyai beberapa cawangan tadika di berlainan negeri. Jadi, apabila pelaksanaan PKPB dan PKPB secara berasingan, maka di situ terdapatlah tadika yang boleh beroperasi dan tidak boleh beroperasi secara bersemuka. Oleh itu, pihak tadika sentiasa perlu memikirkan langkah untuk memaksimumkan penggunaan KSPK di dalam pembelajaran harian kanak-kanak. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa penggunaan KSPK digunakan dan diterapkan di dalam pendidikan negara kita. Pada pandangan Cikgu Thuraya, sebagai orang lama di dalam bidang pendidikan ini, apakah cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan pembelajaran yang berunsurkan dokumen KSPK ini tetapi tanpa bersua muka bersama murid? Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa ini terdapat tadika yang berada di negeri tertentu tidak dapat membuat pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Oleh itu, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh para guru di tadika. Dalam proses PDP, tidak ada satu kaedah dan strategi yang khusus dan terbaik untuk diaplikasikan di dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian murid. Guru perlu bijak menggunakan pelbagai strategi PDP yang sesuai dengan tahap perkembangan, keperluan, kebolehan, bakat dan minat murid supaya pembelajaran berkesan dan lebih bermakna.
Kebiasaannya, para guru akan menggunakan pembelajaran berpusatkan murid. Pasti semua tertanya kan, apakah itu pembelajaran berpusatkan murid? Betul tak? Baik, mari saya terangkan. Pembelajaran berpusatkan murid bermaksud penlibatan murid secara aktif dalam sesuatu aktiviti pembelajaran dan mereka diberi tanggungjawab atas pembelajaran mereka sendiri. Di bawah pembelajaran berpusatkan murid ini, murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran kerana pembelajaran digerak ke atas minat, dorongan dan keperluan murid. Murid juga diberi kebebasan untuk memilih jenis aktiviti, bahan dan masa semasa pembelajaran. Guru merupakan pemudacara atau pembimbing yang memandu murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Tapi kini, pembelajaran berpusatkan murid agak sukar untuk dilaksanakan. Jadi, pihak guru sedaya upaya akan menggunakan pelbagai strategi lain untuk melaksanakan pembelajaran bersama murid walaupun hanya melalui atas talian. Terima kasih kepada Cikgu Traya atas penjelasan yang sangat baik saya kira. Seperti yang kita semua tahu, sedia maklum, guru ini memainkan peranan yang besar dalam mendidik anak-anak murid kita. Persoalannya, adakah ibu bapa juga turut terkesan dengan era pandemik COVID-19 ini terhadap pembelajaran anak-anak? Saya tujukan soalan ini kepada panel keempat kita. Puan Alia, silakan. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Nadira. Pada pendapat saya sebagai seorang ibu yang bekerja, hal ini sangat memberi impak dan cabaran yang agak besar buat saya sendiri dan saya percaya ramai lagi ibu bapa yang berhadapan dengan perkara ini. Pada mulanya, saya ingin membelikan telefon pintar untuk anak saya, tetapi saya risau jika saya membelikan telefon pintar ataupun komputer riba untuk anak saya, mereka boleh menyimpang jauh dari kelas mereka untuk bermain permainan video di atas talian. Maklumlah, pada zaman kini kanak-kanak lebih cerdik dan lebih pintar daripada ibu bapa mereka sendiri. Jadi sebagai seorang yang bekerja sepenuh masa, anak saya hanya mendapat membuat aktiviti pada waktu malam sahaja. Agak ketinggalan sekiranya guru melakukan Google Meet dan sebagainya. Dan juga agak mencabar kerana memerlukan komitmen yang tinggi untuk menyertai sesi Google Meet, Google Classroom, Telegram, WhatsApp untuk anak-anak. Namun pada buat masa ni saya masih boleh mencuri-curi masa untuk memantau mereka. Okey, seterusnya saya juga agak sedih kerana anak saya tidak dapat menghadiri sesi persekolahan dan bersosial dengan kanak-kanak lain. Ibarat waktu alam tadika mereka banyak dihabiskan di rumah berbanding di sekolah. Lagi pula tahun depan anak saya akan masuk darjah 1. Jadi suasana pembelajaran pasti akan berbeza. Dan saya juga mempunyai kesukaran dalam segi membantu pembelajaran anak kerana setiap PDP harus diterapkan KSPK. Jadi saya seorang ibu yang tidak mempunyai pengalaman ataupun tidak mempunyai latar belakang di dalam pendidikan awak kanak-kanak. Ianya semestinya merupakan cabaran lah yang besar untuk saya. Jadi saya amat bersyukur atas perkongsian maklumat antara guru dengan ibu bapa untuk membantu pembelajaran murid dan memastikan kesinambungan PDP dari sekolah ke rumah. Itu saja. Terima kasih Puan Alia. Okey, jadi hari ini kita ada mendapat panggilan oleh salah seorang ibu suri rumah yang mempunyai anak. Okey, yang ingin menyuarakan juga apakah cabaran yang dihadapi oleh beliau semasa era pandemik ini. Jadi mari kita dengarkan. Okey, silakan Puan yang berada di atas talian. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih ya kerana sudi untuk menghubungi saya bagi menyuarakan isu yang dihadapi ini. Saya sebagai seorang ibu yang bekerja dan jarang berada di rumah bersama anak, pastinya terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi. Saya faham bahawa krisis global akibat penularan COVID-19 bukan sahaja memberi kesan yang buruk terhadap keadaan ekonomi negara, malah turut menyebabkan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran di semua institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti terganggu dan tertangguh. Bagi mengelakkan pelajar-pelajar ketinggalan dalam pembelajaran, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengeluarkan arahan agar sesi PDP hendaklah dilaksanakan secara dalam talian, tetapi terdapat juga guru yang tidak konsisten dan bertukar-tukar platform media sosial dan medium dalam mengendalikan PDPR. Ada masa gunakan platform WhatsApp, kemudian bertukar kepada Telegram. Medium pembelajaran juga berubah dari segi aplikasi Zoom ke Google Meet dan juga panggilan video. Selain itu, waktu kelas bermula juga berubah dari hari pertama 9.30 pagi, hari kedua pukul 10 pagi. Jadi ibu bapa terpaksa sentiasa menunggu maklumat dan kemas kini daripada guru. Ada juga ibu bapa yang terpaksa belajar aplikasi Google Classroom dan sebagainya untuk membantu anak masing-masing menyiapkan tugasan, terutama yang memerlukan mereka merakam video. Apabila anak berada di dalam persekolahan ini, yang menjadikan cabaran lebih besar adalah dari segi untuk mengaplikasikan kurikulum prasekolah di dalam pembelajaran anak. Mungkin pada waktu tertentu ibu bapa tidak dapat menyediakan bahan yang mencukupi ataupun tidak faham mengenai apa yang perlu diajar untuk anak mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Perkongsian yang sangat baik yang telah diberikan oleh Puan Ainur. Okey, jadi terima kasih Puan di atas perkongsian yang diberikan kerana sudi menghubungi talian kami untuk memberikan pandangan. Okey? Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Jadi sebentar tadi kita dapat lihat para panel kita menyuarakan mengenai cabaran yang mereka hadapi dengan pelbagai situasi dan peringkat. Jadi kita teruskan dengan topik kedua kita, iaitu langkah-langkah yang dapat diambil untuk melaksanakan KSPK sepanjang era pandemik virus COVID-19 ini. Saya tujukan soalan pada panel pertama kita. Apakah langkah yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan, terutama sekali di bahagian kurikulum ini? Okey, terima kasih Saudari Nadira. Pihak kami telah melaksanakan langkah untuk memudahkan urusan daripada semua pihak untuk aplikasikan penggunaan KSPK ni semasa PDP. Jadi KSPK telah dijajarkan bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuaskan akibat penularan coronavirus COVID-19. Arahan PKP telah membawa norma baharu dalam pelaksanaan pengajaran dan juga pembelajaran PDP secara maya. Jadi dapatan daripada beberapa tinjauan melalui media cetak, elektronik menunjukkan bahawa PDP secara maya semasa tempoh PKP ini tak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan juga sistematik sebenarnya. Jadi implikasinya wujud jurang pembelajaran antar murid itu sendiri. Hal demikian turut menjejaskan penguasaan kandungan, kemahiran dan juga nilai asas yang diperlukan oleh murid bagi meneruskan pembelajaran ke peringkat yang seterusnya. Jadi, pembelajaran kurikulum ini merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid itu boleh berlaku. Okey, tapi kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum yang baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSPK. SKP tersebut dibahagikan kepada kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Penjajaran kandungan kurikulum ini bertujuan memberi penekanan terhadap kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid, juga manakala kandungan tambahan pula dan kandungan pelengkap berperanan menyokong keseluruhan pembelajaran bagi kandungan sesuatu mata pelajaran melalui pelbagai kaedah dan juga teknik pembelajaran. Pembelajaran teradun yang menggabungkan semua teknik pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka menggunakan medium yang sesuai yang mampu menghasilkan PDP yang lebih fleksibel tanpa mengabaikan hasil pembelajaran yang dihasratkan. Jadi harapan Kementerian Pendidikan Malaysia ialah supaya guru boleh memastikan kandungan di SKP disampaikan kepada murid, seterusnya merealisasikan hasrat dan matlamat pendidikan prasekolah. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penjajaran kandungan di SKP KSPK bagi kegunaan tahun 2020. Jawapan yang mantap diberikan oleh ahli panel pertama kita.
Namun begitu, pastinya semua tertanya, apakah yang dibuat oleh Puan Balkis? Okey, bagaimanakah Puan Balkis mengatasi masalah penggunaan KSPK ini semasa era pandemik ini? Setiap perkara tentu ada penyelesaiannya yang boleh kita lakukan. Kami dari pihak Tadika sentiasa berbincang dan bersepakat dengan para guru dan ibu bapa. Penerangan tentang kurikulum prasekolah dan pelaksanaannya kepada ibu bapa atau penjaga perlu diadakan bagi mewujudkan kesedaran tentang pendidikan prasekolah dan kerjasama untuk memastikan PDP dapat dilaksanakan dengan lancar serta berkesan. Hubungan yang baik antara sekolah dengan ibu bapa atau penjaga dan komuniti setempat membantu memberi peluang atau pengalaman pembelajaran yang bermakna dan memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran murid. Kami juga sentiasa melaksanakan beberapa aktiviti agar kanak-kanak dapat mempelajari KSPK dengan semaksimum yang mungkin. Jadi, pada setiap minggu, pihak Tadika akan menyediakan modul dan bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk ibu bapa dengan cara membuat pandu lalu di Tadika. Semua modul dan bahan bantu mengajar disediakan berdasarkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang telah dijajarkan. Arahan mudah untuk melaksanakan pembelajaran juga disediakan. Pihak Tadika dan guru sentiasa bertungkus lumus untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak murid mereka. Selain itu, pihak Tadika juga menyarankan guru-guru untuk melakukan video pembelajaran dan merekod sekiranya membuat kelas di atas talian. Hal ini juga sekaligus dapat membantu ibu bapa yang bekerja supaya tidak terlepas dengan pembelajaran anak-anak mereka. Terima kasih Puan Balkis di atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Soalan terakhir saya pada hari ini dan saya ingin mendengarkan dari panel ketiga kita iaitu Cikgu Traya. Berikan sedikit rumusan berkaitan topik yang dibincangkan hari ini. Silakan. Apa yang dapat saya simpulkan dari topik kita pada hari ini ialah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi pelajar dan murid di seluruh negara dilihat bukan sahaja membawa cabaran kepada ibu bapa, malah guru-guru juga dan pelajar juga terpaksa berdepan dengan pelbagai isu. Cabaran dan rintangan akan datang bila-bila masa. Siapa sangka pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia merubah pelbagai perkara dan situasi semasa. Pandemik ini secara tidak langsung telah menjadi ejen transformasi dan pemangkin pembaharuan terhadap pembelajaran secara maya. Namun begitu, secanggih mana teknologi dan sehebat mana pun alam maya, hakikatnya kita tidak dapat menafikan bahawa hubungan yang baik antara pendidik dan ibu bapa mampu membentuk perwatakan serta kejayaan seseorang pelajar. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang disampaikan pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada forum hari ini ialah, secara kesimpulannya, dunia tanpa sepadan ini memaksa industri pendidikan di Malaysia untuk melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia ini semakin pesat. Ini adalah hasil usaha sama daripada pelbagai pihak iaitu ibu bapa, guru dan macam-macam lagi untuk terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak kini.
terutamanya di peringkat prasekolah, mungkin di peringkat rendah, menengah dan juga institusi pengajian tinggi. Baiklah, sebelum kita mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah dari saya. Tuanlah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intanlah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, semoga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.